dia meninggal, tiba-tiba dia menjadi seorang yang baik. Terkejut orang pun tengok, tak pernah datang masjid, tiba-tiba datang masjid, tak pernah buat baik sedekah, tiba-tiba datang. Tanya kenapa kamu ni tiba-tiba ni orang terbiasa? Memanglah orang terbiasa. Fikirnya lagi tak lama dah aku nak mati, dia kata orang dia. Kan, sebab dia tahu. Jadi kalaulah begitu, tentulah kita kata ujian itu tidak akan berlaku kerana dia tahu nak mati, itu jadi baik. Orang yang dulu ahli maksiat tiba-tiba dia bertaubat, orang yang dulu buat ini semua baik. Jadi tidak mendapatilah ujian yang Allah Ta'ala nak kenakan. Sebab itu Allah rahsiakan supaya dapat melihat orang-orang yang benar-benar ikhlas dalam ibadah dia dan bersungguh-sungguh untuk mendapat keredaan Allah Ta'ala. Itu dia baik. Jadi kita hari ini insyaAllah kita akan masuk hadis yang pertama dalam bab ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'tadhara Allah ila imri'in akhar ajalahu hatta balagha 60 sana. Rawahu al-Bukhari. Qala al-ulama ma'nahu lam yatruk lahu 'udhran idh amhalahu hadhihi al-muddah. Yuqalu a'dhara ar-rajul idha balagha al-ghayata fil 'udhri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, Allah tetap menerima uzur alasan seseorang yang diakhirkan ajalnya sehingga ia berumur 60 tahun. Itu hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Para ulama berkata bahawa maknanya itu ialah Allah tidak akan membiarkan, jadi tidak menerima uzur seseorang yang sudah berumur 60 tahun itu, sebab telah dilambatkan oleh Allah sampai masa yang seterusnya itu. Muslimat, sahabat-sahabat yang dikasih sekalian, kalaulah kita ditanya balik masa tu konon-konon kita dah cerdik tapi kita kecil lagi, mungkin masa tu usia kita baru 10 tahun. Orang tanya, kamu ni nak hidup umur sampai umur berapa? Kalau boleh tanya begitu kan, tentulah kita akan kata umur yang sebegini kita kata. Tak ada orang kata aku nak hidup sehari lepas tu nak mati dah, tak ada. Bahkan kita lihat orang yang sudah umurnya panjang pun dia masih mengidamkan kehidupan yang tak putus-putus. Dia kata tak mati lagi, begitu kan. Itu dia. Jadi dalam kehidupan ini manusia ada yang taat dan ada yang maksiat. Dan Allah SWT sentiasa memberi ruang kepada hamba. Dalam satu ayat Allah Ta'ala kata, Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah." Dan kami tidak akan mengenakan azab sehingga kami utuskan rasul. Maknanya Allah bagi peluang sehingga datang kepada kita rasul menyampaikan tentang kebenaran. Okey, kalau tak mengikut baru kami azab, kata Allah Ta'ala. Jadi bagi manusia ini pula Allah Ta'ala bagi tempoh ini dalam hadis ini juga. Bagi tempoh, mungkin manusia ini sifatnya turun naik. Dia jadi baik, kemudian dia berubah jadi jahat, atau kemudian balik jadi baik. Baik, Allah Ta'ala masih menerima, memberikan kelapangan kepada orang tadi bila dia turun dan naik, bertaubat kepada Allah, kembali taat dan sebagainya, sehingga umur 60. Dah sampai umur 60, kalau selepas 60 dan selepasnya masih lagi jahat, masih lagi maksiat, masih lagi buat dosa, apa-apa kejahatan ada lagi pada diri dia, maka Allah tidak menerima lagi keuzuran. Maksudnya tidak ada alasan yang Allah Ta'ala nak terima lagi. Kenapa? Sebab kamu telah diberi satu tempoh umur yang panjang, 60 tahun panjang, tuan-tuan, panjang. Dan sepatutnya 60 tahun dengan nikmat umur yang ada pada kamu, yang Allah dah tarik macam-macam nikmat yang lain. Dah tak larat, dah itu, semuanya Allah tarik nikmat. Kan? Patutnya 60 tahun itu sudah menyebabkan kamu sedar. Kamu sudah berinsaf, panjang semua umur aku ni, cukuplah, tak larat. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ketika akhir hayatnya dia doa kepada Allah, kata, ya Allah, umur aku dah banyak dan aku tak larat lagi. Dia mengadu kepada Allah Ta'ala.
Maknanya dia dah tak sanggup untuk mikul tanggungjawab bebanan sebagai khalifah. Kan, dah banyak sangat umur, tak nak buat kerja. Kan, dia mohon keampunan daripada Allah Ta'ala. Jadi maknanya kalau umur kamu sudah sampai 60, tidak ada sebab untuk kamu masih lagi menjadi orang yang asi, ahli maksiat. Tak ada sebab kan? Maknanya kita tengok sepatutnya kalau kita berjalan ke mana-mana, siapa yang umurnya 60 ke atas, semuanya baik-baik belaka. Dia baik-baik belaka. Sepatutnya begitulah kan. Tapi kalau realitinya kita tengok, ada lagi orang umur 60 lebih nakal lagi, masih lagi buah lagi, masih lagi ahli maksiat. Allahu Akbar. Sedih kita rasa. Mereka ini, kalaulah Allah matikan mereka pada ketika itu sedang mereka melakukan maksiat, tidak ada alasan lagi Allah nak terima. Tak nak. Allah tak terima alasan. Jadi maknanya bagi kita yang Allah Ta'ala dah sampai umur 60 tu, beringat-ingat. Ingat-ingat sebab Allah tak menerima alasan lagi dah. Dan ini juga satu peringatan yang Nabi SAW sebut. Dia kata umur ialah antara 60 hingga 70 je. Maknanya kamu patutnya fasa ni, fasa yang kamu sepatutnya fikir nak mati dah. Tak ada fikir lain, fikir lepas ni tak ada dah kan. Jangan fikir lagi nak buat rumah kedua, nak beli kereta lagi, nak itu, nak ini dah. Fikir lepas ni rumah kecil je. Rumah kecil, nak beli fashion, pakaian yang warna putih tu. Tu je. Ingat kubur je lah kita. Jangan ingat tempat lain lagi kan. Walaupun pada ketika itu, dalam usia itu, kita berada di puncak kejayaan. Mungkin kita orang yang hebat, orang yang macam-macam kejayaan. Dah, kamu kena ingat kubur dah. Tunggu je. Tunggu hari-hari, tunggu bila giliran aku ni, bila giliran aku. Patutnya gitulah. Tuan-tuan muslimin, muslimat, sahabat-sahabat yang kita sekalian, kalau kita lihat dalam hidup kita, kadang-kadang kita beli pokok buah kan. Sebelum kita beli, kita tanya dah, pokok ni berapa tahun buah kan. Dia pun cakap, ini bagus ni, 3 tahun dah berbuah dah. Ada yang kata 5 tahun dah berbuah. Kita pun tanam lah. Tanam di tempat yang tertentu dengan harapan yang besar. Sampai masa tak berbuah. Tak berbuah. Lebih lajak sekali ganda daripada 3 tahun, 6 tahun pun tak berbuah. Agak-agak pokok tu kita buat apa? Dia kata kamu ni tak boleh dah. Kamu ni dah sampai masa lah, kata kan. Sampai masa lah. Tu dia. Lalu kita pun tebang pokok tu, buat kayu api. Tu dia. Kan? Sebab dah sampai masa yang kita telah tetapkan. Maknanya pada ketika itu tak ada maaf lah. Tak ada maaf. Dah bubuh baja, paksa buah, tak berbuah juga. Kan? Bubuh lah segala apa benda, toreh lah apa, tak mahu juga dia berbuah. Kamu jaga, masa kamu sudah sampai, kamu ni akan ditebak begitu kan, atau kita bakar. Jadi realiti sebenarnya, kalaulah manusia itu mengetahui bila ajalnya, patutnya maknanya dia boleh berubah dengan secara paksa sebab dia tahu bila mati. Pun begitu dalam Islam, dia bagi kita clue tadi, anggaran umur. Bila dah sampai umur tu, okey, cukup yang lain. Tumpukan fokus kepada akhirat. Fokus kepada akhirat. Kan? Inilah realiti hidup ni dalam tempoh itu je. Kita ni bukan umat dahulu yang umurnya panjang. Umur kita sekat itu je. Sekat itu je, sekitar 60 hingga 70. Kalau panjang umur, tuan-tuan, mungkin tak muat dunia ni. Tak muat dunia ni. Orang tak mati-mati lagi kan. Tak mati lagi. Semua tak mati lagi. Itu umat akhir zaman ni bilangannya ramai. Tapi umurnya pendek. Kan? Umurnya pendek. Nabi Nuh AS, sebut umur dia sekitar 1,300. Ada yang mengatakan 1,500 umur dia. Ada yang mengatakan lebih daripada itu. Tempoh dia berdakwah saja 950 tahun. Itu dia. Jadi mungkin umat daripada ketika itu macam itu dia punya julat umur dia. Sedangkan kita ni dah tak lama dah sebenarnya kan. Jadi mudah-mudahan dengan nikmat
umur yang Allah bagi ini ada kesempatan untuk kita bertaubat, membuat persiapan-persiapan sebelum kita datang menemui Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis yang kedua. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyakhi Badr فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله فقال عمر إنه من حيث علمتم فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريه فقال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح فقال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس فقلت لا قال فما تقول قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فقال عمر رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تقول رواه البخاري. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, Umar radhiyallahu anhu masukkan diriku. Maksudnya masuk ni maknanya dia bawa sekali masuk. Itu maksudnya dalam barisan sahabat-sahabat tu yang pernah mengikuti perang Badar. Maka sebahagian orang-orang tua itu seolah-olah ada yang merasakan tidak enak dalam jiwanya, lalu berkata, mengapa orang ini masuk beserta kita sedangkan kita mempunyai anak-anak yang sebaik umur dengan dia? Umar kemudian menjawab, sebenarnya dia itu sebagaimana yang engkau semua ketahui, maksudnya bahawa Ibn Abbas itu diasuh dalam rumah kenabian dan ialah sumber ilmu pengetahuan bagi pendapat yang tepat. Selanjutnya pada satu hari Umar memanggil saya lalu memasukkan saya bersama-sama dengan orang tua di atas. Saya tidak mengerti bahawa Umar memanggil saya pada hari itu, melainkan hanya untuk memperlihatkan kepada saya kepada mereka itu. Umar itu berkata, bagaimanakah pendapat saudara-saudara mengenai firman Allah yang artinya jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan? Maka sebahagian para sahabat tua-tua itu berkata, maksudnya ialah kita diperintahkan supaya memuji Allah serta memohonkan pengampunan daripadanya jikalau kita diberi pertolongan serta kemenangan. Sebahagian mereka yang lain diam sahaja dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Umar lalu berkata kepadaku, adakah demikian itu pula pendapatmu, hai Ibn Abbas? Saya lalu berkata, tidak. Umar bertanya lagi, jadi bagaimanakah pendapatmu? Saya menjawab, itu adalah menunjukkan tentang ajal Rasulullah SAW. Allah telah memberitahukan pada beliau tentang dekat tibanya ajal itu. Jadi Allah berfirman yang artinya, jikalau telah datang pertolongan dari Allah serta kemenangan, maka yang demikian itu adalah sebagai tanda datangnya ajal. Oleh sebab itu, maka memahasucikanlah dengan mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan dan memohonlah pengampunan kepadanya, sesungguhnya Allah adalah Maha penerima taubat. Umar radhiyallahu anhu lalu berkata, memang saya sendiri tidak mempunyai pendapat selain daripada seperti apa yang telah engkau ucapkan itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Muslimat, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, hadis ini bolehlah kita kata nak cerita tentang kelebihan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ataupun Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu.
Atau kalau kita nak sebut berkaitan dengan ilmu yang tidak boleh dinilai berdasarkan umur pun boleh juga lah. Itu dia. Apa yang berlaku di sini, ini peristiwa yang berlaku di zaman Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas ketika Nabi SAW wafat, umurnya kurang lebih 13 tahun. Masa Nabi wafat, umur Abdullah bin Abbas ni 13 tahun kurang lebih. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab naik menjadi khalifah kurang lebih 3 tahun selepas wafatnya Nabi SAW. Nabi wafat, naik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun je, pada antara 2 hingga 3. Jadi kalaulah ketika wafat umur Abdullah bin Abbas ini 13 tahun tambah 3, maknanya ketika peristiwa ini umurnya baru 15 hingga 16 tahun. Muda lagi kan, kalau anak Melayu ni tengah racing motor ni. Kalau budak-budak kita ni harum umur 15-16 tahun benda dia buat tak tahu. Jadi jadi satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab bawa Abdullah bin Abbas ini masuk dalam satu majlis, dan majlis itu dihadiri oleh kibarus sahabat, sahabat-sahabat senior, yang mana mereka itu terdiri daripada Ahlul Badar. Tuan-tuan, Ahlul Badar mereka istimewa. Dia duduk ranking yang ketiga atau keempat dalam tingkatan kedudukan para sahabat. Sahabat dia ada tingkatan-tingkatan, maknanya kita kata ranking lah. Orang main golf dia ada apa nama, handicap main golf. Ini sahabat pun dia ada. Dia ada sahabat yang utama itu yang Khulafa'ur Rasyidin, bermula daripada Abu Bakar. Kemudian ada sahabat yang 10 sahabat yang dijanjikan syurga. Hidup-hidup lagi dah dijanjikan syurga. Antaranya selain daripada Khulafa'ur Rasyidin, Abdul Rahman bin Auf, Abdul Rahman bin Auf, Bilal bin Rabah. Jadi ramai, ada 10 orang. Kemudian ada sahabat yang memeluk Islam selepas Sayyidina Umar Al-Khattab peluk Islam. Ini pun satu tingkatan lagi. Dan begitulah sampai akhirnya sahabat-sahabat Ahlul Badar, yang ini yang terlibat dalam peperangan Badar, sama ada mereka syahid atau tidak, mereka terlibat dalam perang Badar, mereka dia ada satu tingkatan yang tersendiri. Sehingga dalam satu hadis Nabi kata, wahai Ahlul Badar, kamu beramallah kamu, sebab kamu telah dijanjikan syurga. Maknanya Ahlul Badar ini, mereka ni hanya tunggu mati je. Tunggu mati, bahasa dia kasar sikit lah, tunggu mati je. Mati syurga. Gitu hebatnya mereka. Sebab itu ada satu kes yang berlaku, yang menimpa terkata isteri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Peristiwa ini dikenali dengan nama hadithul ifki, fitnah yang mempersona, yang melibatkan Aisyah radhiyallahu anha, dan yang dituduh karena Aisyah rantai dia jatuh. Kemudian ada sahabat yang akhir sekali, last man panggil dia dalam kabilah dia last sekali, dia akan lambat, dia paling lambat. Dia nak pastikan kabilah Islam ni selesai semua. Dia jalan tengok Aisyah tidur tengah jalan. Lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia turun daripada unta, Aisyah naik unta dan dia menuntun unta tu bawa sampai Madinah. Sampai Madinah bermula fitnah. Laki-laki yang pegang tali itu namanya Safwan bin Mu'tal Al-Badri. Safwan bin Mu'tal Al-Badri, dia salah seorang daripada sahabat yang terlibat dalam perang Badar. Orang tuduh juga, orang tuduh. Terutamanya tuduhan itu terbit daripada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini semua kenal tokoh. Jadi balik, Ahlul Badar mereka istimewa.
iaitu mereka telah dijanjikan syurga walaupun mereka masih hidup lagi dah dijanjikan syurga. Ya Allah ya Rabbi, untung para sahabat tetapi padanlah dengan pengorbanan mereka, padan dengan pengorbanan mereka. Kita ni Allah Rabbi minta Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Wahai Tuhan, aku mohon keampunan, aku mohon keredaanmu, dan aku mohon syurga. Mintalah syurga daripada Allah Ta'ala. Kamu mudah kita dapat syurga, itulah yang kita hendakkan. Baik itu kadang-kadang dalam menilai kejayaan, kadang-kadang kita nilai kejayaan salah. Kita nilai berdasarkan angka, berdasarkan keuntungan, berdasarkan aset, kita ukur situ. Islam mempunyai cara yang tersendiri dalam menilai kejayaan. Allah kata, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Sesiapa yang selamat daripada api neraka, dijauhkan daripada neraka dan masuk syurga, dialah yang berjaya. Baik tu orang kata, kenapa Gaza tak berjaya? Bukan orang Islam kalah. Kita kata kalah lah, dibunuh. Ialah orang yang melihat dengan mata dia, mata sekular, mata materialistik, dia kata kalah. Tapi bagi kita tidak kalah. Sebab orang Islam sama ada dia menang dalam peperangan atau dia syahid. Dua-duanya menang sebenarnya. Dua-dua menang. Kalau dia mati syahid, dia menang juga. Kalau dia menang pun, dia menang juga. Tidak ada istilah kalah bagi orang Islam. Tapi orang menilai, orang yang materialistik, dia ukur berdasarkan kebendaan, dia ukur berdasarkan angka, dia ukur berdasarkan keuntungan, kan? Jadi tentulah apa yang mereka ukur itu tak tepat. Allah kata, siapa yang selamat daripada api neraka, jauh daripada neraka, masuk syurga, itulah orang yang berjaya. Baik, balik di sini. Jadi apa yang disebut di sini iaitu Abdullah bin Abbas. Kita dah keluar jauh umur dia. Abdullah bin Abbas ini dia adalah sepupu Nabi. Masa tu umur dia sekitar, kita beranggaran saja bukan tepat, 16 tahun bila Sayyidina Abu Bakar bawa. Dan di sana ada kibarus sahabah Ahlul Badar. Mereka komen kepada Umar, kata, wahai Umar, kenapa kau bawa budak ni? Bawa yang ni tua-tua belakang kan? Tiba-tiba kau bawa masuk budak ni. Maksudnya apa? Kami pun ada anak sama-sama ini. Lalu kata Umar, kamu pun kenal orang ni kan? Semua orang kenal. Ibnu Abbas ni memang sahabat-sahabat kenal. Bukan orang tak kenal, dia orang kenal dia. Sebab dia memang daripada kecil dia bersama dengan Nabi SAW dan dia seorang kanak-kanak yang cerdik. Pernah satu ketika Nabi SAW masuk bilik air. Lalu Abdullah bin Abbas ni dia tahu, dia budak-budak masa tu, bawah 10 tahun ataupun ialah bawah 10 tahun. Dia tengok Nabi masuk bilik air, dia pun ambil air letak dekat depan pintu bilik air. Nabi SAW buka pintu, dah selesai Allah hajat, Nabi pun ada air. Nabi kata, siapa yang letak air ni? Semua diam kan. Dan Nabi SAW tahu ini Abdullah bin Abbas punya kerja dia. Itu dia. Dia tahu, sebab bayangkan dalam usia yang begitu, dia boleh fikir, dia tahu orang yang masuk bilik air, yang qada hajat, mesti dia berhajat kepada air untuk istinja. Letak air saja. Itu dia. Itu tunjuk cerdik dia dalam usia sebegitu. Baik. Jadi kata Umar, kamu pun kenal orang ni dengan apa yang ada pada diri dia. Kamu kenal aku, tak payah cerita lah. Okey, habis cerita tu. Kemudian pada waktu yang lain, pada waktu yang lain, Sayyidina Umar bawa lagi Abdullah bin Abbas ini dalam majlis yang dihadiri oleh sahabat-sahabat tadi, kibarus sahabat. Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas ni tak tahu apa tujuan Umar panggil dia, kan? Jadi kata Umar, dia minta sahabat-sahabat dia cuba menafsirkan ayat daripada surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Itu dia minta. Sahabat-sahabat pun cerita tentang kemenangan Islam, orang ramai perlu Islam, Allah suruh tasbih, tahmid dan istighfar.
Itu dia. Dan Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Pengampun. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itulah ayatnya. Dan semua hampir sama tafsirnya. Ada sebahagian sahabat dia diamnya. Lalu akhir sekali barulah kata Sayyidina Umar Al-Khattab, wahai Ibn Abbas, bagaimana pandangan kamu tentang tafsir ayat ini? Sama ke macam yang lain bertafsir? Dan kata Ibn Abbas, bukan. Lain dia kata, bukan begitu. Lalu dia membaca ayat itu, dia kata dia, huwa ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu. Itu dia. Maknanya ayat ini ialah bahawa ayat ini mencerita tentang kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampirnya saat wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya Allah memberikan satu mesej kepada Nabi. Mesej kepada Nabi, ajalnya telah tiba ataupun hampir tiba. Kan pelik macam mana dia faham macam itu kan. Sedangkan kita baca surah An-Nasr tak ada begitu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan melihat manusia ramai-ramai berduyun-duyun masuk dalam agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tasbihlah, puji Allah dan istighfar Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Pengampun. Mana ayat yang menunjukkan ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir? Sebagaimana disebut oleh Abdullah bin Abbas. Nak tunjuk Abdullah bin Abbas ini, Allah beri kelebihan kepada dia. Dia nampak atau dia memahami ayat lebih daripada apa yang orang lain faham. Sebab itu dia disebut sebagai ar-rasikh. Dalam Quran disebut war-rasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina. Dan golongan ar-rasikh. Ar-rasikh ini ulama sebut antara contoh di kalangan sahabat ialah Abdullah bin Abbas. Apa dia ar-rasikh? Iaitu orang ni dia ayat tu dia tidak faham selapis saja, dia faham lebih daripada orang lain. Kita kadang-kadang faham yang zahir, kan? Faham zahir je, tapi ar-rasikh dia faham jauh lagi daripada itu. Ini dia. Mereka sebut Abdullah bin Abbas. Habis mana yang ayat yang menunjukkan pemberitahuan Allah tentang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di sinilah kita tengok bila Allah Taala sebut idza jaa nasrullahi wal fath. Bila datang pertolongan Allah dan datang kemenangan, dan kemudian datang pertolongan orang berislam dan sebagainya. Maknanya bila Islam telah menang, kota Mekah telah dibuka, orang Islam dah mula menawan atau membuka kota Mekah. Ingat, berlaku pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah, dan Nabi SAW duduk bersama para sahabat di Mekah. Sambung dengan perang, rasanya tak kurang pada sebulan, ataupun tak kurang pada sebulan, ataupun hampir sebulan. Tu dia duduk di sana. Lepas perang, lepas tawan kota Mekah, sambung dengan perang Hunain. Dalam hujung-hujung Ramadan, hujung-hujung Ramadan, kalau kita hujung Ramadan orang ajak jom pergi buat itu tak ada, tak ada jahit baju gitu, tak ada nak buat raya, tak ada nak itu, tak ada nak ini. Tapi para sahabat pergi perang, tinggalkan tempat tinggal mereka di Madinah, jarak 400 lebih kilometer, tinggal pergi ke Mekah, tawan kota Mekah, buka kota Mekah. Dah habis itu sampai Syawal, sambung dengan raya pula, sambung dengan perang pula, perang Hunain. Itu dia. Jadi di sini bila kemenangan telah tiba, maka kerja Nabi SAW dah selesai. Bila kerja Nabi SAW dah selesai, apa maksudnya? Allah akan panggil balik. Maknanya saat kematian baginda sudah hampir. Inilah yang dipahami oleh Rasulullah dan yang dipahami oleh Abdullah bin Abbas. Nampak tu? Itu dia. Sebab itu kita kadang-kadang jangan action sangat. Kadang-kadang action sangat. Tengok apa buat tu, siap dah, selesai dah. Jangan kau selesai, tak lama kau buat selesai dah balik.
Tu dia. Walaupun kita sebut macam-macam perjuangan belum selesai, yalah, tapi kerja dah siap kan. Jaga-jaga sikit. Maknanya Allah tak panggil kamu ke tu. Tu dia kan. Jadi itulah yang berlaku. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, lepas dia dengar jawapan daripada Ibnu Abbas di hadapan para sahabat Ahlul Badar, kata Sayyidina Umar, dia kata, aku pun selama ini aku faham seperti yang difahami oleh Ibn Abbas. Dia pun faham macam itu juga. Maknanya ayat ini memberikan satu signal wafatnya Nabi SAW. Hampirnya wafat. Tapi hampirnya wafat itu kita tengok Futuh Mekah, pembukaan kota Mekah, dia berlaku pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan 9. Bulan 9. Bulan 9 tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah. Masa tu tak pakai kalender Hijrah, tapi kita boleh kira lah. Dan Nabi SAW wafat pada awal tahun yang ke-11 Hijriah. Pada bulan 3, bulan Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal ialah tarikh wafat Nabi SAW. Rabiul Awal bulan 3. Maknanya bulan 8 tu dah hujung lah. Sebab di bulan 9 sambung dengan bulan Syawal, kurang bulan 10. Ada 2 bulan lagi kan? 2 bulan. Masuk berikutnya ialah bulan yang ke-9, 9, 10. Ini 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun, 24 bulan lah, 2 tahun. Campur baki 2 bulan tadi, 2 bulan campur 5, maknanya kurang lebih 2 tahun 5 bulan sebelum wafatnya Nabi SAW. Itu dia. Jadi bila sebut hampir wafat, bukan maknanya sejak itu mati dah. Ada maknanya dia ambil masa jugalah. Jadi inilah ayat ini atau hadis ini, dia menunjukkan kelebihan Abdullah ibn Abbas. Hebatnya manusia ini, dan dia merupakan salah seorang daripada mufassirin, ahli tafsir. Sebab tidak ada ayat yang turun, dia dan juga Abdullah ibn Mas'ud, tidak ada ayat Al-Quran yang turun, pasti dia akan tahu. Kalau dia tak tahu, dia cari orang. Ayat ni turun apa sebabnya, kat mana turunnya, dia akan siasat. Itu dia kan. Jadi inilah dia Ibn Abbas radhiyallahu anhu, sahabat yang begitu hebat lah. Itu dia sepupu Nabi. Jadi apa lagi iktibar yang boleh kita ambil, iaitu kita kena ingat bahawa kadang-kadang keilmuan, pengetahuan seseorang tu dia tidak bersangkutan dengan umur. Jangan semata-mata kita tengok dia ni tua, ilmunya tinggi. Orang yang muda, orang ni tak ada ilmu. Kadang-kadang orang yang muda ni, Masya Allah, ilmu dia lebih lagi. Ilmunya lebih lagi. Kadang-kadang yang tua ni Allah tak tahu. Terutama macam saya, Allah tak tahu kan. Orang muda ni hebat lagi. Apatah lagi mutakhir yang kita tengok, adanya kita kata bentuk-bentuk pengajian yang sangat-sangat memiliki disiplin yang tinggi, kan? Disiplin yang tinggi. Kalau kita tengok di Indonesia, orang dia dah buat lah. Kalau dia mahat tahfiz hadis, kan, untuk hafaz hadis, memang mereka hafal kerja dia, tak kira hafal, kan? Quran dah tentu dah memang dia perlu hafal, hadis pun dia hafal. Satu hari hafal hadis, dia akan tanya, okey, bagi satu hadis baca, dia baca. Bukan hadis tu baca matan, dia baca dia punya sanadnya sekali. Hafal, dia hafal. Jadi dah ada dah, kita kata usul-usul macam ni. Bahkan di setengah negara mereka adakan pula pertandingan. Kita sibuk tilawah kan, tilawah je kerja kita kan. Tu dia Taranum untuk fokus. Mentang-mentang buat kat Malaysia 20 bulan Malaysia menang, cuba buat tempat lain, tak menang lah kita. Indonesia pun hebat dari sudut itu. Tapi nak cerita di setengah negara Arab, mereka dah tekankan hafaz hadis, kutubus sittah. Baca ni okey, baca ni dia boleh sambung. Siapa riwayat? Kan? Tu dia.
Okey, hadis ni dia baca lagi, baca. Maknanya bayangkan kalau 6 buah kitab yang sahih itu sudah ada dalam dada mereka. Macam mana rupa orang, ya Allah, ya Rabbi, hebat. Kan? Maknanya apa sahaja yang mereka bertuturkan itu, dia akan sebut hadis ni, hadis ni, ya Allah. Bersimpang siur hadis yang ada dalam dada dia boleh lontarkan pada bila-bila masa. Kita kadang-kadang bukan hadis ayat itu, ayat-ayat pun lintah muka baca, tengok. Jadi sebab itu tak boleh diukur berdasarkan umur. Oh, ni orang tua, ni ilmu dia lebih lagi dah. Kadang-kadang bentuk pengajian yang kemudian ini, yang setengah tempat mereka menekankan tentang kesungguhan menuntut ilmu, memang betul orang ni alim semua, walaupun umurnya mungkin muda. Jadi maknanya sebagaimana Abdullah bin Abbas yang pada peringkat awal yang dipandang remeh, sahabat-sahabat senior ni pandang remeh. Allah, kenapa kau bawa budak ke sini? Kami pun ada anak usaha ni, kan? Mana sahabat-sahabat tu pandang remeh kepada Ibn Abbas. Bila Umar buktikan keilmuan Abdullah bin Abbas, baru sahabat-sahabat lain malu kita. Malu, kan? Rupanya ni bukan calon-calon orang ni, orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Jadi sentiasa kita kena rendah diri, jangan sombong dengan apa yang kita ada. Kadang-kadang kita ada bahagian ini, kita tak ada bahagian ini, kan? Ada bahagian lain kita tak tahu apa pun, sikit dah kita tahu, kan? Jadi jangan dengan sebab sedikit yang kita tahu menyebabkan kita mendapat danda, seolah kita mengetahui semua benda, kan? Terimalah teguran, terimalah nasihat dan bersedia untuk ubah. Kalau dah tak betul, okey, kita betulkan. Kalau tak baik, kita baiki. Itulah sikap yang kena ada pada diri kita. Tapi kalau kita berkeras dengan apa yang kita ada, kita kata aku tak kira, kan? Sampai akhir sekali ungkapan kita lah, aku tak kira kamu cakap lah macam mana pun, aku kekal tak mau berubah. Habis cerita tu, dia kekal macam itu, kan? Walaupun dah dihujang dan dikemukakan bukti bahawa apa yang kamu buat tu tak betul, kamu buat ni salah. Jadi kalau dah tahu salah, kita baiki kesilapan itu. Bukan tujuan perbincangan atau perdebatan itu untuk nak menjatuhkan, merendahkan orang, tetapi untuk membetulkan dan membaiki. Kalau itulah yang kita terima, Masya Allah, tentulah kita akan mudah. Itu dia, kita boleh jadi baik, kan? Masalah sekali sombong, ego dalam diri, kan? Tak boleh bertegur. Tegur sikit, sudah sentak, kan? Marah orang tegur, kau ni tak padan baru setahun jagung, aku dulu pegang garam kering kau, kata gitu, kan? Itu dia, kan? Macam-macam lah ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kesombongan, padahal Islam tak ajar macam itu. Tengok sahabat-sahabat yang konon-kononnya nak tunjuk sombong, lalu Allah Ta'ala tunjukkan kehebatan Abdullah bin Abbas, temenung itu. Jadi kita jadilah orang yang tawaduk, yang Allah Ta'ala suruh kita melabuhkan sayap, ya? Labuhkanlah sayap kamu, maknanya Allah Ta'ala suruh kita rendah diri. Banyak benda kita tak tahu, kan? Jangan lantang sehingga akhirnya kita pun menzahirkan kebodohan dan kejahilan kita. Dan kita kata Allah Ta'ala tak tahu, kan? Aku tahu sikit ni yang aku tahu, yang lain aku tak tahu. Itu kau kena tanya orang yang lebih daripada aku. Inilah dia sikap yang sepatutnya ada pada kita. Jadi Sayyidina Umar memperakui keilmuan Abdullah bin Abbas, kan? Dia mengakui keilmuan Abdullah bin Abbas ini, seorang sahabat yang memiliki ketinggian. Jadi kalaulah boleh, kita didiklah anak-anak kita, generasi muda, dari awal lagi mereka berjinak-jinak dengan agama dari kecil lagi, kan? Barulah bila dia besar sampai satu tahap dia sudah memiliki kekuatan untuk dia berpegang teguh dengan agama Islam. Bukan tunggu dah tua baru nak belajar. Yalah, daripada kosong bagus juga ada markahnya, kan? Tua pun tua jugalah, bagus juga belajar. Kalau ada tua langsung tak belajar pun satu hal juga. Tapi sebaik-baik dalam perancangan kita, ambillah dengan muda supaya kita memiliki pegangan yang teguh. Cuba kita lihat
Bagaimana Nabi SAW sebut dalam hadis yang berkaitan dengan orang yang mendapat naungan arash. Ada 7 golongan kan. Salah satu dalam dia Nabi kata wasyabun nasya'a fi ibadati rabbi, dan pemuda yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Orang kalau dari muda dia memang beribadah sampai ketua dia akan buat kan. Kalau orang dah tua baru nak buat pun alhamdulillah lah. Tapi dia tak sama level dengan orang yang muda. Kalau muda lagi orang dijaga tekun beribadah. Kan kita baca sejarah Muhammad Al-Fatih, bagaimana dia dididik dari kecil lagi. Keluarga dididik, dia buku segala ilmuwan, kuasai segala bahasa, kuat pegangan agama sampai dia menjadi khalifah. Jadi pemimpin tentera. Jadi maknanya nak capai satu kejayaan yang besar mesti dimula dari awal. Bukan tiba-tiba tengok muka ada ni orang mana ni tak kenal pun, dan tiba-tiba dia mengakui diri dia sebagai penjuang Islam, pembela negara dan sebagainya. Tak mungkin. Mesti dididik daripada muda. Imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah, kita pun tahu dalam sejarah dia mula memberikan fatwa ketika usia dia 16 tahun. Umur 16 tahun dia dah bagi fatwa. Guru dia Imam Malik bin Anas telah memberikan kebenaran, kamu sudah boleh bagi fatwa. Maknanya diperakui ijtihad dia. 16 tahun tuan-tuan kan. Kita dah 60 pun lembab 60 tahun pun apa, ya Allah, tak tahu apa kita ni kan. Tak apalah, mungkin masa kita dah berlalu, kita perbaiki untuk generasi akan datang. Rancang supaya mereka ini teguh pegangan agama. Rancang. Dan insya-Allah kalau semua orang berfikiran macam itu, insya-Allah kita akan dapat lahirkan generasi yang hebat. Generasi yang hebat. Jadi di sinilah nak nampak bagaimana kelebihan yang ada pada Allah bin Abbas, yang memang dia duduk di sisi Nabi. Dia dididik oleh Nabi. Pernah satu ketika, satu malam Nabi semayang sunat, dia pun ikut Nabi semayang. Bila semayang tu Nabi tarik dia duduk di sisi Nabi. Macam kita semayang 2 orang lah. Semayang di sisi Nabi. Kemudian Nabi pun kata takbir, Allahu Akbar. Apa dia buat? Dia undur belakang. Duduk belakang Nabi macam tu. Itu dia. Padahal tadi Nabi tarik dia ke sebelah, tak, dia undur di belakang. Masa dah nak takbir dia ke belakang. Sehingga Nabi SAW bertanya kepada dia, wahai Ibn Abbas, apakah yang menyebabkan kau lari ke belakang? Kata dia, wahai Rasulullah, siapakah aku nak duduk di sisi kau? Tengok, ini yang tunjuk sahabat ni. Mereka sangat memuliakan Nabi sampai dia rasa tak layak dia berdiri sebelah Nabi, tak layak duduk belakang. Padahal dia masa tu budak-budak lagi. Tengok bagaimana tajamnya pemikiran dia, sehingga dia dapat menilai ini walaupun sepupu, tapi dia tahu ini adalah pesuruh Allah yang memiliki kelebihan. Jadi marilah kita bina generasi yang akan datang untuk jadi generasi yang betul-betul kuat pegangan agama. Dia panggil generasi Y ke Z ke apa ke tahu lah. Apa lagi nama, Alpha ke Beta ke tahu. Macam-macam nama lah kan. Demo yang pandai mereka itu. Padahal itulah orang yang jadi Alpha ke jadi apa ke, demo sendiri ada kan. Demo yang corak kan dari awal lagi. Lepas tu lah nama macam-macam. Macam ada orang hebat sangat. Padahal itulah budaknya pun. Itulah budaknya. Jadi kita jadikan mereka ini orang yang kuat pegangan agama. Nabi kata, kullu mawludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi lahir itu fitrah bersih. Maka ibu bapanya lah yang menyahudikan dia, atau menasranikan dia, ataupun memajusikan dia. Maknanya kalau anak je teruk, punca sebab nombor 1 bukan telefon, mak bapak nombor 1 punca dia. Jadi baik, jadi jahat, mak bapak lah nombor 1. Itu dia kan. Tapi kadang-kadang bila anak dia jahat kat sekolah, mak bapak dia kata tak ada, anak aku baik. Sekolah yang jahat, kawan-kawan yang jahat. Itu bersilap dia. Jadi cukuplah seperti itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita ni kelebihan
Dengan kita memahami hadis ini, jadi kita tahu dan kita ingat dari cerita asalnya berkaitan dengan umur. Kaitan dengan umur sahabat-sahabat yang umurnya panjang pun ilmunya tak kira mana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita ni umur panjang dengan ilmu yang tinggi dan juga amal yang soleh. Nabi sebut dalam satu hadis, kata Nabi, khairun nasi man tala umurihi wa hasuna amalihi. Sebaik-baik manusia orang yang memanjangkan umur dan baik amalannya. Jadi mudah-mudahan kita masuk dalam grup itu. Allahu a'lam. Cukup sampai situ. Sebelum akhir tu ada nak tambah ataupun nak kongsi, silakan kalau ada. Tak ada ya? Tak ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala punyakan kebaikan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'an hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la yatma'una shaqiyya wa la matruda wa la mahruma. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad.